إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat yang mulia, yang mana turunnya rahmat dan keberkatan ini, Allah Subhanahu wa taala memilih kita, menjadikan kita hamba yang mendapat keberkatan itu, hamba yang mendapat kerahmatan itu, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di syurga Firdaus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير، الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدعوة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau An-Nur, barisan-barisan ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, imam-imam, bilal-bilal, Tuan Siak dan seluruh ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini, kita sambung lagi kelas tadabbur kita di dalam memahami surah-surah pilihan, yang kita boleh katakan pilihan ataupun surah-surah pendek yang kita selalu membacanya di dalam salat. Mudah-mudahan dengan kelas tadabbur ini dapat memahamkan kita ataupun menambahkan lagi pengetahuan kita berkenaan dengan apa selama ini yang kita baca daripada surah-surah yang pendek itu. Kita telah melalui surah yang sebelum ini, ini surah Al-Insyirah. Kita mensyarahkan berkenaan dengan kemudahan di dalam kesusahan. Setiap kemudahan itu setiap kesusahan yang Allah letakkan kemudahan di dalamnya, dan setiap kemudahan setiap kesusahan itu mempunyai dua kemudahan. Kita pun dah memberitahu kepada bagaimanakah penjelasan tentang dua kemudahan di dalam satu kesusahan. Allah Subhanahu wa taala menyambungkan lagi dengan ayat fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka sekiranya kosong daripada satu kerjaan, satu amalan, fansab, maka bangkitlah kamu untuk kamu mengerjakan amalan yang lain. Bila kita sudah menghabiskan satu pekerjaan, bangkit kita untuk menunaikan pula pekerjaan yang lain. Nak memberitahu kita dawam, beristiqamah, berterusan dalam melakukan satu amalan atau perkara itu, sehinggalah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
wa ila rabbika farghab, mengajak kepada kita, ayat ini memberitahu kepada kita bahawa Allah sahajalah tempat kita berharap, dan tempat kita kembali kepada Allah itulah adalah tujuan dalam kehidupan kita semata-mata. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam perjumpaan kali ini kita akan masuk di dalam surah yang baru, surah At-Tin. InsyaAllah kita akan bacakan dahulu bersama-sama, tuan-tuan boleh ikut saya, dan saya akan memberitahukan sedikit sebanyak berkenaan dengan tajwid ataupun penumpuan kita, apakah yang selalunya orang-orang ataupun di antara kita melakukan kesilapan dalam membaca surah At-Tin, dan kita masukkan sedikit bab tadabbur itu insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Dan ma'ala zalika minasyah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, wattini wazzaitun. Sebut kita pada wattini wazzaitun ni, tumpuan kita yang pertama adalah perkataan wattin. Kebanyakan daripada kita membaca wattin, sebutan dia tu membawa kepada makna yang lain. Kita sebut wattin adalah bermaksud buah tin, ataupun wattini wazzaitun, buah tin ataupun pohon zaitun. Bila kita tukarkan kepada sebutan kita wattin dengan huruf ta, tin tu dengan huruf ta, tukarkan pula kepada huruf ta, jadi apa tuan-tuan? Wattin. Bila sebut wattin dalam bahasa Arab maksudnya tanah. Tin kan, tanah. Kita kan daripada tanah. Apa, kita ni diciptakan daripada tanah. Maka berjaga-jaga kita bila menyebut wattin. Jangan kita kalau nak Arab sangat tu, kita kena tengok jugalah huruf apa yang kita sebut. Kadang-kadang tu memang baru balik dari umrah contohnya kan, cakap pun wattin wazaitun kan, kita nampak macam Arab. Masya Allah lah, dia ni baca macam Arab betul lah. Biasalah baru balik dari umrah kata dia. Maksudnya tuan-tuan, nak sebut pasal Arab ke tak Arab tu balik pada tajwid lah. Sebutan dia wattin, wattini wazzaitun. Boleh nampak tuan-tuan Cuba ulang balik dengan saya. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin.
Dekat yang kedua ni pula wa turi sinin. Di sini selalunya orang akan memendekkan sinin tu. Ini boleh membawa kepada makna yang lain. Yang ta itu kita kekalkan wa tu. Ta ni kan huruf huruf yang itbaq, yang tebal. Kita kena tahu huruf-huruf yang tebal tu sad, dad, ta, dha. Sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Sad, dad, ta, dha. Ada beberapa kalimat ataupun huruf yang setiap keadaan dia tebal. Di antaranya ta, ti, tu, sirata kan. Siratal ladzina an'amta alaihim, ta, tebal. Bila kita sebut tu penuh mulut kita tu. Wa turi sinin. Yang sinin tu pula jangan kita pendekkan. Kebanyakan kita dengar wa turi sinin. Dia boleh mengubah makna kepada apa? Wa turi sinin maksudnya bukit Saina ataupun bukit Tur Sina. Dan kalau kita ubah kepada sinin, wa turi sinin jadi tur tahun-tahun. Sinin ni maksudnya bertahun-tahun. Sinun satu ataupun sanatun satu tahun. Bila sebut sinin banyak tahun begitu. Jadi jangan kita memendekkan sinin itu. Kena jaga-jagalah. Wa turi sinin kan. Kemudian yang ketiga kita boleh nampak yang kita boleh tumpuk adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Selalunya orang boleh bertukar dekat situ. Fi ahsani tak. Dia qaf dia tukar jadi kaf. Kena hati-hati boleh mengubah maknanya. Kalau taqwim, apa maksud taqwim? Ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik pendiri ataupun yang tegak. Taqwim ni maksudnya tegak, tapi dia ada maksud yang lebih sesuai kalau kita tengok daripada konteks ayat ni lah. Fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik yang dicipta manusia itu. Tapi kalau kita tukar qaf jadi kaf, maka sebaik-baik yang dikumpul. Tak kenalah. Jadi kena hati-hati dekat situ. Bila sebut, tuan-tuan ikut saya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi qaf dekat situ pun tebal. Taqwim kan ada qalah-qalah lagi. Taqwim. Boleh nampak tuan-tuan? Kemudian ayat-ayat yang akhir tu saya rasa bolehlah tu. Thumma radad dad kan. Itu pun qalah-qalah juga. Jangan kita radadna tak betul ya. Qalah-qalah surah tu kena raikan. Thumma radadnahu asfala safilin kan. Boleh ikut saya. Thumma radadnahu asfala safilin. Lagi-lagi yang imam tu kena perhatikan betul-betul. Bila kita nak baca satu ayat tu, kalau boleh baca slow-slow lah. Baca slow-slow, raikan dia punya tajwid, supaya tidak mengubah. Ada yang tidak mengubah makna kalau kita berubah sekalipun, tapi ada yang kita takut bila kita mengubah huruf, terubah apa sebutan makhrajnya, boleh mengubah kepada makna yang lain. Wal-iazubillah ya. Alhamdulillah, kita masuk kepada makna lah. Watini wazzaitun. Watini wazzaitun maksudnya buah tin, demi buah tin dan buah dan pokok zaitun ataupun pohon zaitun. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini sangat menarik. Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat ini ataupun surah ini dengan sumpah. Sumpah, bila kita sebut sumpah ini,
menandakan ada perkara yang penting, ada perkara yang sangat-sangat besar yang Allah nak beritahu kepada kita di sebalik sumpah itu. Seperti mana seorang itu bila nak memberitahu perkara yang besar, yang agung, dia pasti akan bersumpah. Ini khususnya bagi kaum-kaum Arab, mereka suka bersumpah. Sampaikan bersumpah di atas nama Allah kepada perkara-perkara yang dusta. Itu pun mereka sanggup bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana syaitan, tuan-tuan dan dirahmati Allah, syaitan ni bila dia nak bercakap dengan Nabi Adam, ketika mana Nabi Adam berada di dalam syurga, Nabi Adam percaya kepada syaitan ni disebabkan sumpah. Di dalam Al-Quran Allah menceritakan apa? Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Syaitan kata, wallahi betul. Syaitan cerita apa tuan-tuan? Pokok yang kau akan makan ni akan mengekalkan kau dalam syurga. Syaitan bagi tahu kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam asalnya tak percaya. Tapi bila kata sumpah yang dilontarkan oleh ataupun yang dikeluarkan oleh syaitan, ini betul-betul ni. Maksudnya memang tak menipu lah. Dalam pemikiran Nabi Adam tu, orang yang bersumpah tidak akan menipu. Orang yang bersumpah menyatakan perkara yang benar. Jadi kalau orang yang bersumpah menyatakan perkara yang bohong, sama seperti syaitan. Watini wazaitun. Kita sebut lagi seterusnya, sumpah kepada waturi sinin. Allah Subhanahu wa taala sumpah pula dengan bukit Tursina ataupun Tursaina. Dalam bahasa Melayu Tursina, dalam bahasa Arab Tursaina. Ada beberapa nama yang lain lah. Wa hadzal baladil amin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan satu bandar ataupun satu negeri yang aman, al-amin. Tiga sumpah yang Allah berikan, Allah letakkan di dalam surah At-Tin ini, fokusnya adalah apakah yang berlaku di dalam tiga-tiga sumpah ini. Para ulama memberitahu kepada kita kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan At-Tin dan Az-Zaitun. Maka di sini para ulama menyebutkan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan At-Tin. At-Tin di sini merujuk kepada satu tempat yang mana asal pokok At-Tin itu tumbuh. At-Tin ini pokoknya asalnya daripada tanah Syam. Kalau kita perhatikan di tanah Arab, di Palestin ataupun di Jerusalem, di situ tumbuhnya pokok-pokok At-Tin dan juga zaitun. Sebab itu disamakan tempat-tempatnya, merujuk kepada apa tuan-tuan? Bukan sahaja tempat, lebih khusus lagi kita tengok, merujuk kepada para nabi yang berada di situ, berdakwah kepada kaum-kaumnya. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pokok tin dan pokok zaitun, berbalik kepada Palestin ataupun balik kepada tempat-tempat yang beradanya di situ para anbiya alaihi wassalatu wassalam, dan yang dahulunya tuan-tuan berdakwah mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waturi sinin. Siapa waturi sinin? Siapa lagi kalau bukan Nabi Musa alaihi salam. Bertemunya Nabi Musa dengan Allah, berkata-kata Allah kepada Nabi Musa di atas bukit Tursina. Kita bacakan di dalam surah Taha, Allah Subhanahu wa taala menceritakan pada waktu ikhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Di Baitul, dekat-dekat dengan satu tempat-tempat yang suci, muqaddasi tuwa. Kemudian Waturi Sinin tu rujuk kepada Nabi Musa alaihi salam, ataupun tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, Turi Sinin, satu bukit yang dinamakan Bukit Tursina.
yang terletak di Mesir. Yang kemudian wa hadzal baladil amin. Yang ketiga, para ulama bersepakat baladil amin, negeri yang aman, adalah balik kepada Makkah Al-Mukarramah. Kerana di dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Kerana sesungguhnya awal rumah yang dibangunkan untuk disebahkan kepada rumah Allah adalah Baitullah bi Bakkah mubarakan, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat ni Makkah itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya Kaabah, adanya rumah yang dinamakan Kaabah Al-Mukarramah tu, Kaabah Al-Musharrafah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut wa man dakhalahu kana amina, barang siapa yang memasuki di dalamnya akan aman. Dan ini semua berkat daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim berdoa ketika mana Nabi Ibrahim mendirikan Kaabah bersama dengan anaknya. Maka Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, jadikanlah bumi ini, ya Allah, negeri ini yang aku bangunkan di dalamnya rumahmu, ya Allah, jadikan bumi ini bumi yang barakah, baladan aminan, jadikan bumi ini bumi yang aman. Berkat doa Nabi Ibrahim. Jadi wahazal baladil amin merujuk kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan watin wa zaitun balik kepada bukit, satu bukit yang dinamakan Bukit Tin ataupun Bukit Zaitun, yang mana di bukit itu terdapat kapal Nabi Nuh alaihi salam yang turun di tempat Tin itu, berdekatan dengan satu bukit dinamakan Bukit Judi. Allah Subhanahu taala menyebutkan yang mana wastawat 'alal judi itu kan, yang mana Nabi Nuh alaihi salam mendaratkan kapalnya di Bukit Judi. Banyak lagi pendapat-pendapat yang lain, tapi mengikut para alim ulama adalah watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin, balik kepada Rasul ulul azmi. Kita tengok martabat-martabat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seakan-akan tersusun. Allah Subhanahu wa taala menyusun turutan mereka dengan keberkatan kepada keberkatan yang lebih besar. Watini wa zaitun memang balik kepada buah zaitun, kerana buah zaitun ataupun buah tin, buah zaitun dan juga pohon tin ini mempunyai keberkatan. Buah tin kita pun tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam satu hadis, apa dia? Kalau sekiranya ada buah-buahan yang aku boleh katakan yang turun daripada syurga di dalam dunia ini, kata Rasulullah, kalau sekiranya ada yang buah-buahan yang aku namakan dia buah-buah daripada syurga, maka aku boleh namakan buah tin ini adalah buah daripada syurga. Kerana buah daripada syurga itu tidak mempunyai biji-bijian, maksudnya tidak ada biji dalamnya. Kita boleh tahulah tuan-tuan bagaimana sifat-sifat buah-buahan di dalam syurga. Sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan biasa makan anggur yang tak ada buah, yang tak ada biji itu kan, nikmat dia masya-Allah ya. Kalau kita makan yang ada biji tu susah juga, nak kena buang semua biji. Kadang-kadang makan dengan biji tu rasa lain pula, pahit dah pula dah. Nak bagi tahu kenikmatan yang kita boleh dapat yang ataupun kita boleh rasakan, macam mana pula dengan syurga nanti tuan-tuan. Allahu Akbar ya. Dan antara pohon yang dikatakan oleh Rasulullah ataupun buah yang dikatakan oleh Rasulullah itu buah tin. Banyak, penuh dengan khasiat. Khasiat-khasiat ni tuan-tuan saya pun tak perlu tanyalah, mungkin tuan-tuan lebih lagi tahu. Yang ada yang pernah makan buah tin,
yang pergi ke umrah dan sebagainya, bawa balik buah tin kan. Kemudian buah zaitun, pohon zaitun. Pohon zaitun pun Allah SWT sebut dalam Al-Quran. Apa ayat dia? Surah An-Nur tu. Nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha. Zaitunatil la syarqi fi syajaratin syajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyatin wala gharbiyah. Nah, di dalam ayat itu Allah sebut betul-betul zaitun, pohon zaitun, zaitunatin syajaratin mubarakah, pohon yang diberkati. Apa pohon yang diberkati ni? Zaitun. La syarqiyah wala gharbiyah, yang tidak ada di timur dan tidak ada di barat, hanya di tempat-tempat tertentu saja. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Allah cerita pula bagaimana sifat bila keluarkan minyak ada tu, minyak ada seakan-akan mengeluarkan cahaya. Walau lam tamsashu nar, walaupun tidak disentuh api. Pada ketika itu kalau disentuh api itulah baru nampak cahaya. Tapi Allah SWT kata minyak ada tu macam ada cahaya di dalam. Sekarang kita boleh lihat bagaimana zaitun tu tuan-tuan dapat kita gunakan, dapat kita manfaatkan, dia penuh dengan keberkatan. Kemudian Allah SWT sebut dalam tin ada keberkatan, zaitun ada keberkatan. Kemudian kita tengok pada Tur Sina. Allah SWT sebut di dalam Al-Quran, Tur Sina atambutu bidduhni wa sibril lil akilin. Di dalam ayat Al-Quran sebutkan Tur Sina itu pun Allah SWT menyebutkan dengan keberkatan di dalam yang ada pada Tur Sina, disebabkan perkara-perkara yang berlaku di dalam Tur Sina. Disebutkan di dalam itu ada yang menyatakan zaitun itu sendiri ataupun pokok-pokok yang berada di Tur Sina itu, dan perkara-perkara yang lain kita tahu, macam Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Allah, berkata-kata dengan Allah di atas bukit Tur Sina, maka bukit Tur Sina menjadi barakah. Kemudian kita tengok pada hadza baladil amin. Hadzal baladil amin pun sudah pasti kita baca dah tadi ayatnya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun mubarakatun fihi ayatun lin-nas fihi ayatun mubarakatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Dalam tu Allah SWT kata ada ayat-ayat dan tanda kekuasaan Allah dan keberkatan yang ada di dalamnya. Kita tengok di situ 5 tempat ataupun 4 tempat ini mengandungi keberkatan yang Allah SWT letakkan di dalamnya, maka menumpukan kita kepada keberkatan-keberkatan itu. Nak beritahu Allah SWT bersumpah dengan keberkatan-keberkatan yang ada pada tempat-tempat yang disebutkan. Kemudian itu dalam pandangan yang lain. Yang pandangan yang pertama tadi kita sebut berkenaan dengan Nabi-Nabi ulul azmi. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, fokus kita adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak memberitahukan apakah yang berlaku di dalam peristiwa ataupun tanah Syam yang kita rujuk kepada buah tin dan zaitun dan bukit Tur Sina. Kemudian bumi aman berlaku di situ. Yang pertama adanya hari pembalasan. Bagaimana kita nak sinambungkan ataupun nak sambungkan adanya hari pembalasan dengan 3 sumpah ini? Maka di situ kita dapat melihat lokasi para anbiya terdahulu yang mana mereka menyampaikan tentang risalah hari pembalasan. Hari pembalasan ni di mana hari manusia dibangkitkan ataupun manusia dihidupkan setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap 3 tempat yang kita sebutkan ini, tempat Nabi Nuh alaihi salam, tempat Nabi Isa, Nabi ulul azmi siapa? Nabi Nuh, Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim,
kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelima-lima tempat yang diutuskan Nabi Ulul Azmi ini, di situlah terdapatnya risalah-risalah yang telah dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum-kaumnya mengingatkan tentang hari pembalasan. Hari pembalasan ini permulaannya tuan-tuan. Maka nak mengingatkan kita kepada hari pembalasan, kita tengok kepada hari-hari ataupun tempat-tempat yang disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kepada hari pembalasan. Bagaimana para nabi dahulu susah payah. Tengok pada Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umat-umat dia. Kita belum mampu lagi tuan-tuan. 950 tahun, kita mungkin hidup 95 tahun pun tak sampai kemungkinan. 950 tahun tu adalah umur berdakwah. Umur dia, umur Nabi Nuh lebih lagi jauh. Umur berdakwah tu 950 tahun. Disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, berlaku di situ kematian yang dihidupkan. Di tempat itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan secara khususnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tempat-tempat yang telah mati. Tempat-tempat yang dulunya orang-orang bermaksiat, orang-orang jahil, Allah Subhanahu wa taala hidupkan dengan orang-orang yang beriman. Begitu juga dengan Bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina ini Allah Subhanahu wa taala berlaku juga di dalamnya kehidupan selepas kematian, ataupun Allah Subhanahu wa taala menghidupkan benda yang mati. Di dalamnya berlaku tongkat Nabi Musa alaihi salam, yang kita tahu tongkat ni tak boleh nak bergerak, seakan-akan benda yang mati Allah Subhanahu wa taala hidupkan tongkat itu berubah menjadi ular. Ini satu pendapat yang lain. Kemudian yang ketiga, tempat Baladil Amin ataupun Mekah itu berlakunya satu kawasan, ataupun di situ kawasan-kawasan yang tidak pernah ada tanaman-tanaman. Maka dengan berkat doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati kepada yang hidup. Yang mati jadi hidup, Allah Subhanahu wa taala hidupkan. Dan perkara-perkara yang hidup dan mati ini tuan-tuan, benda-benda yang memberikan kita satu fikiran ataupun tafakur seketika. Seperti mana orang-orang dahulu mereka mendustakan tentang kehidupan setelah kematian. Oleh sebab itu, kalau kita tengok di dalam Al-Quran penuh dengan ayat-ayat yang orang-orang kafir ataupun musyrikin yang tidak beriman ataupun mendustakan kepada nabi-nabi mereka. Kerana apa? Kerana nabi-nabi mereka mengatakan akan ada hari pembalasan, akan ada hari setelah kita dimatikan, iaitu hari akhirat, yang di mana manusia daripada Nabi Adam sampai Rasulullah SAW dibangkitkan kembali. Inilah yang didustakan daripada nabi-nabi terdahulu, sehinggalah Nabi SAW. Kita tengok berapa ayat yang disebut, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ayat ini diulang sebanyak 7 ataupun 8 kali di dalam Al-Quran. Ya Rasulullah, bila datangnya hari kiamat ni? Mana hari kiamat ni? Mana hari pembalasan ni? Nampak? Dia seakan-akan memperolok-olokkan Rasulullah, memperolok-olokkan dakwah yang Rasulullah bawa. Yang Rasulullah kata selepas kematian adanya sirat, selepas kematian adanya alam barzah, yang selepas kematian adanya alam-alam pembalasan. Di situlah musyrikin ini tak boleh nak terima. Macam mana kita dah dihancurkan, kita dah dimakan oleh ulat-ulat, boleh tumbuh balik? Di antaranya yang ikut memikirkan perkara ini Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita selalu baca ayat-ayat tentang Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kaifa tuhyil arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, aku nak sangat lihat bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati. Di sini para ulama mengatakan bukanlah Nabi Ibrahim alaihi salam tidak mempercayai kepada Allah ataupun tidak meyakini yang Allah boleh menghidupkan perkara yang mati, akan tapi di sini
litatma'inna qalbi, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, supaya hati aku tenang. Dan para alim ulama mengatakan Nabi Ibrahim inginkan daripada syahadah ilmu kepada syahadah ain, daripada kesaksian melalui pengetahuan sahaja, dengan berpindah daripada pengetahuan melalui ilmu sahaja kepada pengetahuan melalui mata. Adapun kita, kalau kita tengok dengan mata dan hanya kita mengetahui saja, tidak melihat, mana yang lebih kuat lagi tuan-tuan? Sudah pasti kita melihat benda tu lebih kuat. Kalau sekiranya orang yang datang kepada kita menceritakan tentang satu kemalangan, contohnya kita dengar daripada orang tu, oh kemalangan ni Masya Allah, mata dia terkeluar, kepala dia hancur, oh dahsyat, contohnya lah. Kita dengar tapi kita tak nampak. Mana lebih dahsyat tuan-tuan? Kita dengar ni kita rasa takut dah, tapi bagaimana pula orang yang melihat dengan mata dia sendiri, melihat kepala berkecai, melihat mata terkeluar, melihat badan terbelah dua dan sebagainya, bahkan lebih-lebih lagi lah. Dia merasakan benda tu. Itulah yang dikatakan oleh para alim ulama, Nabi Ibrahim alaihissalam inginkan martabat yang lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau ambil 4 burung, engkau ambil 4 burung. Arini idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhuz arba'atan min at-tayr. Wahai Nabi Ibrahim, kau ambil 4 burung, fasurhunna ilaik, kemudian engkau hancur-hancurkan mereka. Kau selepas engkau bunuh mereka itu, bunuh tu lah 4 ekor tu, kemudian engkau campur-campurkan kepak dia dengan kepak yang lain, kepak lain dengan kepak dia, kaki-kaki letak dalam satu bekas. Fasurhunna ilaik summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian kau ambil setiap daripada bukit, ada 4 bukit, buat jadi 4. Selepas daripada engkau ambil 4 bukit itu, maka yang kau campurkan daripada 4 burung tadi, ambillah 1 genggam contohnya, letak dekat satu bukit. Maksudnya apa tuan-tuan? Dah bercampur-campur dah. Mungkin tangan kaki orang, tangan kaki burung yang lain ada di tempat yang sama, kemudian diletakkan di tempat yang lain, 4 bukit. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian kau panggillah wahai Nabi Ibrahim, maka dia akan berlari datang kepada engkau. Nabi Ibrahim pun panggil seekor-sekor burung tu. Burung ni datang dalam keadaan berjalan, nak membezakan antara burung yang dimaksudkan oleh Allah dengan burung yang berterbangan lah. Sampai begitu sekali, burung tu datang dalam keadaan berjalan. 4 burung yang telah disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dengan kisah yang kita baca dalam juzuk 3, au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyil mauta qala anna yuhyi hadhihi lahu ba'da mautiha. Bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan benda yang mati. Di sini tuan-tuan ada diceritakan raja pada waktu itu yang mengaku sebagai Tuhan, mengatakan macam mana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati. Allah Subhanahu wa taala boleh menghidupkan perkara yang mati. Maka raja yang mengaku Tuhan itu mengatakan, aku pun boleh menghidupkan yang mati dan boleh mematikan yang hidup. Macam mana dia buat? Maka dia ambil 2 orang. Raja yang mengaku Tuhan tadi, dia ambil 2 orang. Yang seorang dia kata mati, dibunuh. Yang seorang dia biarkan, ni aku hidupkan. Macam tu. Tak boleh lah kan. Lepas tu nak matikan hujah raja yang mengaku Tuhan ini, dia terus mengatakan Allah Subhanahu wa taala boleh mengeluarkan matahari daripada timur kepada barat. Kalau engkau Tuhan, kau keluarkan matahari daripada barat. Tenganga tuan-tuan, raja tu tak boleh nak buat apa. Dia mengetahui yang dia bukanlah Tuhan yang sebenar. Dan cerita pada kisah Nabi Uzair alaihi salam yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 100 mi'ata amin,
100 tahun, kemudian didapati ada haiwan-haiwan menjadi bangkai, ada makanan-makanan sudah pun jadi basi, dan yang lain kecuali dia yang hidup selama 100 tahun ni Allah SWT kekalkan. Nak beritahu kekuasaan Allah SWT yang ramai mendustakan, yang ini orang-orang musyrikin. Sebab itulah Allah SWT bersumpah dengan tempat-tempat ataupun kawasan-kawasan ataupun perkara-perkara yang Allah SWT hidupkan daripada mati, kemudian dihidupkan oleh Allah SWT. Ini pun Allah mampu, apatah lagi kematian yang diciptakan oleh Allah SWT sendiri, kemudian Allah bangkitkan balik manusia sahaja, tidak pun perlu menciptakan manusia yang baru, bangkitkan sahaja manusia yang ada dengan ciptaan, dengan kekuasaan Allah SWT. Allah SWT teruskan dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah SWT mengatakan kepada kita, kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Di sini Allah SWT menggunakan perkataan kami, membawa maksud dekatnya Allah SWT dengan kita. Sangat-sangat dekatnya Allah SWT dengan kita dengan menggunakan perkataan kami. Dan di sini kalau kita tengok dalam di sini kalau kita tengok dalam fokus kita dalam ahsan taqwim ini adalah Allah SWT menciptakan manusia sebaik-baik makhluk yang takwim. Takwim ni balik kepada qama, yang berdiri tegak. Tidak ada makhluk pun yang Allah SWT cipta yang sempurna penciptaannya, yang tegak berdirinya, yang sempurna akalnya, melebihi manusia. Sampaikan ada satu kisah seorang yang telah mentalakkan isterinya dengan talak 3. Dia kata apa? Kalaulah engkau tidak cantik lebih daripada bulan yang bercahaya ini, maka aku talakkan engkau dengan talak 3. Kemudian dia tidur, tuan-tuan. Dia bangun, dia jumpa dengan khalifah pada waktu itu. Dia terlepas cakap. Dia kata apa? Wahai khalifah, aku mungkin tertalak dengan isteri aku talak 3. Kenapa? Aku mengatakan kepada isteri aku, kalau engkau tak cantik daripada bulan purnama ini, maka aku talakkan kau dengan talak 3. Panggillah semua fuqaha pada waktu itu. Maka fuqaha mengatakan ini telah jatuh talak 3 ni. Kecuali satu fuqaha saja yang diam, tidak memberikan apa-apa jawapan. Maka khalifah kata, apa pendapat engkau pula wahai fuqaha, wahai imam, wahai ustaz? Maka fuqaha ni berfikir sejenak dan mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sebaik-baik ciptaan adalah manusia. Sudah pasti manusia lebih cantik daripada bulan. Sebab manusia ni paling cantik, paling sempurna, paling hebat. Lebih hebat daripada bulan, lebih hebat daripada makhluk-makhluk yang lain. Nak beritahu, tidak boleh nak melangkaui pun. Bulan ni tidak boleh nak melangkaui kehebatan manusia ataupun kehebatan yang dinamakan insan. Maka diambil pendapat imam ini, maka kamu tidak tertalak dengan talak 3. Ini sebagai kisah sajalah. Nak beritahu tuan-tuan, hebatnya penciptaan Allah SWT kepada makhluk yang namanya insan ini. Dan penciptaan ini disebutkan ciptaan bukan secara fizikal saja, tapi internal, dalamannya pun, dengan secara rohaninya pun. Dan tidak adalah yang dinamakan insan sekadar insan sahaja yang hebat, tapi di dalamannya. Dalaman ni yang menyebabkan insan tu hebat. Roh di dalamnya ini yang menyebabkan kita ni diberikan Allah Subhanahu wa taala kehebatan, sampaikan Allah Subhanahu wa taala suruh kita suruh sujudnya para malaikat. Semuanya makhluk-makhluk sujud kepada Nabi Adam bila masuknya roh di dalam tubuh Nabi Adam alaihi salam. Nak beritahu, roh adalah punca segala-galanya. Roh adalah membuatkan manusia jadi tinggi dan manusia jadi jatuh, disebabkan roh juga. Mungkin kita azan dulu.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Syarafatin ala turafi'a wa ba'as maqam Muhammad. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Lagu bagaimana kita nak mengaitkan ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ini dengan 3 ayat sumpah yang sebelum ini yang kita baca. Tentu ada kaitannya dengan 3 ayat sumpah itu. Maka para ulama membincangkan dan memberitahu kepada kita bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan 5 ulul azmi ataupun nabi ulul azmi ini sebagai nabi yang terbaik, dan Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan mereka sebagai contoh-contoh ikutan. Mereka adalah fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan makhluk, dan juga sebaik-baik mereka yang mempunyai roh, dalaman mereka itu dalaman yang terbaik. Mereka juga sifat mereka ini adalah nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai sifat yang mulia. Ya, mereka maka kita pelajari bagaimana personality kepada 5 nabi ini daripada dalaman dan juga luaran. Dan sebaik-baik daripada 5 ini sudah tentulah tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW, nabi yang terbaik di antara semua nabi. Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita berkenaan dengan penciptaan. Allah Subhanahu Wa Taala kata penciptaan kepada manusia adalah penciptaan yang terbaik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala
meneruskan summa radadnahu asfala safilin. Allah Subhanahu wa taala kata kami mengembalikan mereka asfala safilin dengan serendah-rendahnya peringkat kepada orang-orang yang rendah. Ditafsirkan kepada peringkat orang yang rendah ini, dan kami mengembalikan dia kepada tempat yang paling jijik, tempat yang paling rendah, tempat yang paling hina. Di mana tuan-tuan? Di neraka, wal iazubillah. Ada pendapat yang lain mengatakan summa radadnahu asfala safilin, maka kami mengembalikan dia kepada peringkat yang paling rendah, ini peringkat yang paling lemah, membawa kepada mereka itu ke arah lemah, ke arah yang tidak berupaya. Bila manusia ini telah diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik manusia ataupun makhluk, sudah pasti akan sampai di akhirnya nanti manusia ini akan lemah, manusia ini akan mula tidak berupaya, tua dan sebagainya, tidak lagi seperti mana muda. Kami akan mengembalikannya kepada asfala safilin, kepada sehina-hina, selemah-lemah makhluk. Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Para ulama mengatakan illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun ini berbalik kepada manusia yang apabila di waktu mudanya, di waktu mudanya melakukan ibadat, di waktu mudanya melakukan amal-amal yang soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka itu pahala yang tidak putus-putus. Di dalam hadis pun menyebutkan sekiranya seorang hamba itu sakit ataupun seorang hamba itu bermusafir, maka diberikan ganjaran kepada mereka seperti mana amalan-amalan yang mereka lakukan pada waktu mereka sihat dan pada waktu mereka hadir. Nak bagi tahu Allah Subhanahu Wa Taala khususkan hanya untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa tuan-tuan? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini bagi mereka ganjaran yang tidak putus-putus. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan khusus untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak pula Allah Subhanahu Wa Taala letakkan ganjaran-ganjaran ataupun balasan-balasan yang berterusan bagi orang-orang yang dahulunya di dunia ataupun dahulunya ketika waktu muda penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa. Ini di antara kasih sayang dan ihsan Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluk. Kalau kita tengok bab amal ibadat, Allah SWT letakkan kalau sekiranya dulu dia seorang yang baik, seorang yang penuh dengan amal ibadat, maka di hari tuanya mungkin dah tak larat dah nak puasa, dah tak larat dah nak solat-solat sunat banyak-banyak, dah tak larat nak berzikir banyak-banyak seperti mana waktu muda, maka falahum ajrun ghairu mamnun, bagi dia pahala yang berterusan seperti mana dia lakukan pada waktu muda. Tidak pula Allah mengatakan kalau dulunya sekiranya dia ni seorang yang pencuri, berzina, minum arak, maka dia bagi dia iqab ataupun bagi dia balasan dosa seperti mana di waktu muda. Tidak begitu tuan-tuan. Nak bagi tahu ihsan dan kasih sayang rahmat Allah kepada kita. Untuk bab-bab baik Allah teruskan. Kalau bab-bab jahat walaupun dulu dia jahat, maka sampai setakat mana dia buatlah. Bila dia dah tua, dah mungkin tak mampu lagi nak mencuri, dah tak mampu lagi nak minum arak, tak mampu lagi nak berzina, maka yang telah dulu Allah SWT ampunkan. Ini bagi makna kalau sekiranya kita faham summa radadnahu asfala safilin. Yang ini sekiranya Allah SWT maksud dekat sini kembali kepada waktu ataupun kembali kepada peringkat serendah-rendahnya itu adalah kembali kepada Allah SWT kembalikan bila waktu kita muda ataupun waktu kita kecil, kita tidak mampu, kita bila kita bayi tuan-tuan, kita tak mampu nak buat apa. Mak ayah kita yang tolong gerakkan, tolong bagi makan, tolong jaga kita. Bila kita dah besar dan kemudian kita kembali balik kepada zaman seperti mana kita bayi, mungkin kecil berak pun dah tak terurus, mandi pun dah tak boleh mandi sendiri. Kembali kepada itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah kembali kepada
neraka wal iazu billah, maka illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman sahaja yang Allah Subhanahu wa taala jaga mereka, bagi mereka falahum ajrun ghairu mamnun, yang tidak terputus-putus walaupun mereka telah meninggal. Berapa ramai tuan-tuan orang-orang yang telah meninggal pahalanya masih lagi berjalan. Nah, ini yang kita nak. Nama ataupun orang tu dah tak ada dalam dunia ni, tapi pahalanya masih berjalan. Ini dipanggil pahala yang orang kata saham-saham yang terus berjalan. Ini yang kita nak tuan-tuan dan dirahmati Allah. Dan perkara-perkara itu pun telah disebutkan dalam hadis, antaranya sedekahun jariyah, ilmun yuntafa'u bi, wa waladun salih yad'u lah. Ini 3 perkara yang saya ringkaskan kepada tuan-tuan untuk kita kekalkan amalan ataupun kekalkan pahala kita berterusan. Allah SWT teruskan lagi, fama yukazzibuka ba'du biddin, apalah lagi orang-orang musyrikin ini nak mendustakan setelah Allah berikan hujah-hujah yang demikian. Allah berikan bagaimana Allah SWT boleh menghidupkan tanah yang mati, yang kering kontang, Allah hidupkan dengan hujan. Allah hidupkan orang-orang yang mati hatinya dengan datangnya Rasul. Allah hidupkan negara-negara yang mati dulunya dengan kejahilan, Allah hidupkan dengan orang-orang yang berilmu. Apa lagi yang nak didustakan oleh orang-orang musyrikin kepada Rasulullah? Dengan hari-hari kebangkitan, hari-hari kiamat ataupun hari-hari pembalasan. Allah SWT mampu menghidupkan benda yang mati kepada hidup. Takkan Allah tak mampu nak menghidupkan kita? Takkan Allah tak mampu nak membangkitkan kita? Sudah pasti Allah sangat-sangat mampu. Kepada Allah SWT, kerana Allah SWT itu yuhyil mauta, alaysallahu biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Kemudian Allah kata apa? Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Sudah bukankah Allah Subhanahu wa taala itu ahkamil hakimin, sebijak-bijak ataupun sepandai-pandai orang-orang yang menghukum di akhirat kelak. Bagi mereka-mereka yang Allah SWT hukum kepada kebaikan, Allah hukum kepada kebaikan dengan seadil-adilnya, Allah hukum kepada kebaikan dengan kasih sayang. Untuk orang-orang yang berbuat kejahatan ataupun maksiat, Allah hukum dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan di dalam satu hadis, sekiranya kita membaca alaysallahu bi ahkamil hakimin, maka kita hendaklah mengatakan bala wa ana zalika minasyahidin. Sudah pasti ya Allah, dan kami dan aku adalah di antara orang-orang yang menyaksikan perkara itu. Kita saksi tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tanda-tanda yang Allah Taala menghidupkan yang mati. Tidak perlu pun kita menjadi seperti Nabi Ibrahim. Sampai Nabi, orang kata nak kena nampak benda tu depan mata, tak perlu tuan-tuan. Kerana benda-benda tu dah berada di depan mata kita. Walaupun bukan burung yang mati, akan tapi tanah-tanah kering kontang itu pun telah dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diceritakan di dalam Al-Quran, diceritakan di dalam kitab-kitab ulama-ulama. Maka kita sahaja menanyakan kepada diri kita, apakah iman kita, apakah takwa kita kepada perkara-perkara yang gaib itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan hati kita tuan-tuan, menjadikan kita orang-orang yang sangat beriman, dan beriman dengan iman yang kamil, iman yang sempurna. Bila kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala terima kita dengan hamba, dengan sereda-redanya. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hamba yang bersyukur, hamba yang beriman dan bertakwa, insya-Allah. Sekian tuan-tuan, itu sajalah pemahaman ataupun tadabbur kita pada malam ini. Mudah-mudahan dapat sikit sebanyak membantu bila kita membaca surah At-Tin ini. Yang kita dapat keluarkan daripada makna-maknanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan yang mati, Allah Subhanahu Wa Taala yang membangkitkan kita daripada kubur. Adakah kita beriman dengan perkara itu dan perkara-perkara yang gaib yang lain? Kita tanya dah diri kita, tanya iman kita bagaimana iman kita bila disebutkan perkara-perkara itu. Wallahu ta'ala alam. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya tuan-tuan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.